واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita daripada surah An-Nisa, dua ayat 153 dan 154 pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Hari ini Sa'at Safas dah. Alhamdulillah Ustaz. Kita nak terus pada muka surat 102. Kita bahagian akhir ya, baru bermula juz yang ke-6 Juz kita. yang ke-6, masya-Allah. Dan kita juz ke-6 ni kita dah belajar dulu musim pertama Ustaz, ya. Tapi nampak gayanya setiap ayat Al-Quran ni ada kejutan demi kejutan, ya. Kata orang kampung Safas, amazing. Amazing, masya-Allah. Ya, mari sama-sama kita terus mohon Allah teruskan beri ilmu dan juga hikmah yang amazing tadi Ustaz, ya. Amin. Ya, kalau jin pun cakap amazing, ya, Quran dan ajaba, harapnya kita juga mendapat ilmu hikmah yang melihat kemukjizatan Al-Quran ini. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Ayat 153, karenah kedegilan dan keegoan orang Yahudi yang dibongkarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diikuti pada ayat 154, keingkaran orang Yahudi terhadap pelbagai akad perjanjian dengan Allah dan bagaimana kita boleh mengambil pelajaran daripada umat terdahulu. Mari sama-sama kita membaca ayat 153 hingga 154 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul Fahmi Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayahanda dan bonda, apa khabar? Buat apa tu? Dah masak tengah hari ni, insya-Allah. Moga-moga sedah selesai semuanya ataupun sambil-sambil boleh ikuti juga kita mendengar kupasan, mendengar bacaan. Moga-moga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk permulaan ini, dua ayat yang kita nak baca, walaupun dua ayat dia agak panjang juga Ustaz Faz, Betul. Terutamanya ayat 153, ada 6 baris, lebih kurang. Jadi kita nak mulakan bacaan 153, 154 menggunakan bacaan murattal sikah. Lama kita tak baca sikah, murattal sikah. Kita cuba insya-Allah. Ibu ayah sekalian, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما
وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-153 dan 154 kesinambungan sebelum ini Ustaz ya. Kalau kita lihat kepada di hujung ayat 152 itu ganjaran kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Rasul tidak memisah-misahkannya ataupun memilih-milih mana yang disukai, mana yang tidak disukai, maka Allah memberikan ganjaran yang besar, banyak ganjaran, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, Allah penyayang untuk memberi hidayah, memberi taufik sehingga selamat di akhirat nanti daripada azab neraka. Dan bila bercakap tentang orang beriman, Allah bawakan lagi satu kisah tentang orang-orang yang ada masalah iman. Asalnya beriman tetapi kerana mereka ini tidak mengamalkan apa yang diseru pada ayat 152, iaitu percaya betul-betul dan tidak memilih-milih. Bagaimana cara mereka memilih? Yas'aluka ahlul kitab. Bertanyalah ahli kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Dia dah ada al-Quran, Nabi bawa, dia tak nak iman yang itu. Dia nak iman ikut apa yang dia nak. Itu namanya keimanan terpilih. Nanti kalau kita baca surah 18 Ustaz ni, surah Al-Kahfi, bila bercakap tentang am hasibta anna ashabal kahf, kan, apakah kamu mengira ashabul kahfi ataupun raqim, yang ini sebagai satu keajaiban, kan, sebagai satu perkara yang hebat daripada Allah. Tapi kalau tengok awan, tengok orang tidur, anak kita tidur, kita rasa alah ini biasa je. Padahal sebenarnya anak kita tidur ke, siapa tidur dalam kelas ke, itu adalah takjub, kan. Itu adalah kehebatan Allah menjadikan kita ini boleh tidur. Ya, pasal tidur ini banyak mekanisme yang berlaku. Pasal ada orang tak boleh tidur. Kena makan ubat sampai pukul 4 tak boleh tidur, ya, sampai stres hidupnya, sakit kerana isu tidur, ya. Dan ada orang yang tidur terlebih pun ada juga, kan. Sikit-sikit tidur, kan. Belum mula ceramah dah tidur, kan, sambil berdiri kawat tidur, kan. Itu pun satu penyakit juga. Jadi bila kita dapat tidur yang okey, itu adalah kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar 309 tahun tidur, wah ini adalah saya beriman. Kalau yang biasa-biasa tidak menambah iman. Jadi dalam ayat ini Allah menemplak kepada ahli kitab bila dia minta kepada kitaban minas sama, minta diturunkan satu kitab daripada langit yang tertulislah kitab tersebut. Pasal bila cakap tentang Al-Quran Ustaz ya, dia wahyu yang melalui lisan Nabi sampaikan dan ahli kitab ini mereka ada pengalaman bahawa bersama dengan Nabi Musa dapat satu suhuf, kan, dapat suhuf ataupun loh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka faqad sa'alu Musa, Allah mengingatkan bagaimana nak memujuk kepada nabi dan memujuk kepada kita. Kalau ada orang yang kata tolong datangkan, kalau betul saya nak percaya kepada Quran ini ataupun kepada Rasul Islam ini, datangkan 1 juta masuk akaun saya. Contohnya dia mencabar. Ini adalah cabaran umat terdahulu kepada Nabi, dan zaman sekarang ada je orang mencabar, ya Allah kalau betul aku ni perlu berubah, kan, tunjukkanlah sesuatu. Tunjukkan sesuatu apa, memang dah Allah tunjuk setiap masa, kan. Jadi jangan mencabar Allah, jangan minta benda pelik-pelik. Kerana apa? Kerana yang Allah dah bagi ini sudah cukup untuk menjadi sumber keimanan kepada Allah.
Jadi Allah memujuk Nabi, faqad sa'alu Musa akbar. Apa yang telah diminta oleh mereka sebenarnya lebih besar pada Nabi Musa. Apa bendanya? Faqalu arinallah, mereka menyatakan nampakkanlah Allah secara jahar, secara nyata. Maka kerana permintaan mereka yang melampau itu, fa akhadhathumus sa'iqatu bidzulmihim, kerana kezaliman mereka disambar peti. Ya, maksudnya Allah murka, minta benda yang pelik-pelik. Ya, memang Allah bagi peluang ini bila sampai di akhirat nanti, tapi tunggulah dulu. Kan ada yang tak sabar, kalau ya Allah janganlah, kalau kau memang aku kena beriman, tolong sembuhkan penyakit aku sekarang contohnya. Dia ikut dia punya timeline, bukan ikut kepada kehendak dan juga izin inayah daripada Allah SWT. Ini kezaliman mereka yang pertama. Jadi Allah pujuk kepada Nabi Muhammad, sebenarnya mereka lebih teruk lagi, bukan sekadar minta kitab, minta tengok Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, thumma takhadul ijla, iaitu mereka minta apa? Mereka menjadikan lembu yang dibuat daripada emas oleh Samiri itu selepas mereka nampak kepada mukjizat-mukjizat. Macam-macam dah, selamat daripada tongkat belah lautan, tapi lepas selamat saja tu tengok orang sana macam ada berhala, nak berhala. Lepas Nabi Musa pergi jumpa Tuhan, yang kita telah belajar dalam surah Al-Baqarah, sembah lembu emas. Kan, lembu emas yang dibuat oleh Samiri, dia kata ini daripada tapak kuda malaikat, macam-macam lah dia punya scamnya tu kan. Jadi ini adalah satu pujukan Allah. Dalam masa yang sama, pelajaran untuk kita, janganlah kita menjadi orang yang memilih-milih dalam beriman, kerana apa yang Allah bekalkan sudah cukup, malah melangkau daripada apa yang kita perlukan. Dan kita nak sambung lagi sebentar lagi, namun kita berehat My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقال
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada sebahagian ayat 153. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita ingin memahami apakah lagi panduan daripada surah An-Nisa. Hari ini kita membaca ayat 153, 154 daripada surah yang keempat ini. Bagaimana Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang gejala orang yang pelik dan degil, maksudnya, iaitu kumpulan Bani Israel yang meminta macam-macam daripada Nabi Musa, dan mereka meneruskan legasi mereka itu, legasi okay, sesuatu yang tak bagus lah, bukan legasi yang bagus, iaitu diteruskan dengan meminta diturunkan kitab, ya, khas untuk mereka daripada langit, ya. Quran dah ada, tak cukup, nak yang lain. Ya, jadi ini adalah pujukan Allah kepada Nabi dalam masa sama menjadi pelajaran kepada kita. Kita janganlah minta lebih-lebih, kan, dalam nak beriman apa yang Allah dah bagi. Tengok langit, tengok bumi, tengok Quran, kita akan tahu bahawa sudah cukup luas, ya, tidak perlukan kepada tambahan-tambahan pelik dalam kehidupan. Saya akan beriman kalau cikgu yang berceramah tu dia boleh berjalan atas air. Itu ada orang yang cari cikgu macam tu. Ataupun kalau cikgu tu taranum sambil terbang, contohnya, kan. Macam satir. Okay. Jadi jangan minta yang pelik-pelik tersebut, ya, ataupun kita cuba mencari cerita-cerita pelik, kerana yang ajaib sudah ada di sini. Ya, yang lain tu semua adalah kemungkinan scam, kan, kemungkinan dia tipu ataupun tidak di endorse, digazetkan oleh Tuhan, kerana ini sahaja, ya, daripada Quran dan sunnah sahaja yang perlu menjadi panduan. Jadi mari sama-sama kita membaca sekali lagi ayat 153, bagaimana di hujung ayat ini Allah menggunakan perkataan fa'afauna an dhalik. Kalau kita perasan dalam apa Ustaz, dalam page ini ada banyak kali perkataan afwa. Betul. Ya. Mengapa ada banyak kali berulang itu? Sesuatu yang boleh tuan-tuan fikirkan, tulis di ruang komen kalau kat Facebook ke kat YouTube. Kita baca dahulu ayat 153 bersama Ustaz Tar. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Subhanallah, Ustaz Faz, betul Ustaz Faz, ada au ta'fu, ada afuwan, dan yang kita nak baca ni fa'afauna. Masya-Allah, subhanallah. Ada fa yang sukun, ada fa yang berbaris, semua latihan untuk sebut dan kita dapat faham makna dia. Ayuh kita nak baca ibu ayah sekalian, ayahanda bonda, ayat 153. Kita cuba dengan nahawan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-153. Di hujung itu Allah menyatakan apabila mereka mengambil ajal, maksudnya lembu daripada emas itu sebagai sembahan, maka selepas itu didatangkan diberikan kemaafan. Fa'afauna an dhalik. Apakah kemaafan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita lihat kepada sejarahnya, mereka dimaafkan ada syarat, Ustaz. Ya. Kalau mereka bertaubat daripada siapa yang menyembah lembu emas itu, perlu bunuh diri. Perlu bunuh diri, ya. Ini syariat bagi nabi
Nabi Musa alaihi salam. Jadi bila clue ini dibawakan, ya, kita tahu bahawa zaman sekarang ini pada zaman Nabi dulu. Pada zaman Nabi, kalau orang itu teruk sangat, ya, orang itu katakan kafir contohnya ataupun yang munafik, Allah boleh maafkan. Allah boleh maafkan dan tak payah bunuh diri pun. Allah nak bawakan kisah ini kembali kepada orang-orang yang dah buat iman kufur yang talam 2-30 muka ni, ya, sebenarnya Allah boleh maafkan. Syaratnya bertaubat sebagaimana dalam ayat 146 yang kita belajar, ya, dan tidak perlu membunuh diri, ya. Kalau ikut pada zaman Nabi Musa, kena bunuh diri sebagai syarat untuk diterima sesuatu taubatnya itu, kerana mereka murtad, ya, murtad dan kena dibunuh pada mereka itu. Dan itu yang menjadi latar kepada kalau orang murtad zaman sekarang, ya, kalau zaman Nabi itu perlu dibunuh. Tapi kalau dia bertaubat, okey, tak ada masalah. Tak perlu pula untuk dikejar, untuk dibunuh. Yang dibunuh itu kalau dia murtad dan dia menjadi musuh kepada negara. Sudah tentulah Ustaz kan, kerana dia menjadi tali barut, merosakkan keamanan, membocorkan rahsia. Ini adalah bahaya dalam sebuah institusi. Maka di hujung itu Allah menyatakan wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Nabi Musa itu bukti yang nyata, ya, mukjizat-mukjizat. Dengan mukjizat yang ada itu, maksudnya ialah perlu diimani selepas mereka diberikan kemaafan. Apa poinnya? Poinnya kepada orang munafik, kamu tak ikut pada Nabi, kamu boleh diampunkan dan silalah kembali kepada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta benda pelik-pelik, apatah lagi bila bercakap tentang bila tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal orang munafik ni dia sebenarnya dia nak dapat sesuatu untuk dia. Tapi sebenarnya dia kena ingat bahawa hadiah yang paling besar adalah Al-Quran, mukjizat yang didatangkan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi adalah hadiah ataupun dia punya harga Ustaz, ya. Kalau nak Bani Israel itu kena berlawan dengan Firaun, dikejar, perlu ada perjuangan, bukannya duduk nyenggeng istilahnya, ya, duduk terus dapat kejayaan untuk masuk ke Baitul Maqdis tersebut. Bagi umat kumpulan munafik ini perlu berusaha, ya. Kalau di Madinah itu terlibat dengan memerangi dalam Badar, Uhud dan sebagainya, kena berusaha. Agama Islam ini bukan agama duduk seorang, kan? Duduk seorang-seorang, tak kisah pasal perjuangan. Dan ini adalah sebagai pelajaran dan pujukan kepada Nabi, sekaligus pujukan untuk siapa Ustaz? Untuk kita. Kan, kalau kadang-kadang ada orang cakap, Ustaz, saya nak belajar Quran Ustaz, tapi kalau belajar Quran ni betul ke nanti bisnes saya naik? Contohnya kan. Ataupun kalau saya beramal dengan ayat ini nanti boleh ke saya dapat projek? Pertanyaan-pertanyaan yang meminta bukti terus daripada kita, tak payah layan Ustaz. Tak payah layan. Dan kalau kita rasa mengapalah orang ni jadi begini cara berfikir dia, kita jangan sedih pasal orang dulu akbar. Dia punya permintaannya itu lagi pelik, lagi besar. Jadi kita pun tahu bahawa inilah jalan nak ajak orang kepada kebaikan ni. Biasalah ada je orang-orang yang cuba nak menyusahkan dan meminta perkara yang pelik-pelik. Yang pelik itu hanya Allah yang boleh bagi. Jangan kita pula kalau macam ni macam mana, ya, saya nak berdoa lah malam ni. Nak berdoa, ya Allah tolonglah masuk 1 juta dalam akaun orang tu sebagai tanda kehebatanmu. Tak payah. Kan, kita sampaikan apa yang Allah minta sampaikan dan kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Wa rafa'na fawqahumut tur. Perkataan yang kita ingin fokuskan, wa rafa'na, nanti kita akan belajar ataupun baca pada ayat 154. Maksud rafa'a, diangkat ataupun ditinggikan. 29 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah Baqarah, dalam surah Al-An'am dan juga surah Yusuf. Ini adalah bagaimana Allah mengajar pada Nabi, ya, mengajar pada kita cara mendidik Ustaz, ya. Umat Nabi Musa ni, Bani Israel ini, dia degil sangat. Degilnya tu dia sampai kena diangkat. Masya-Allah. Angkat apa? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini My Quran Time, Quran Salat. Waj'alhu lana hujjatain ya
جاهنا وارزقنا تلاوته. Yang biasa tadi kita ada sebut sikit yang setengah-setengah orang berpendapat kata malam tu berlaku pada satu masa sahaja. Ini tak tepat lah, sebab tak tepat berdasarkan hadis dan juga tak tepat berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Yang kedua, antara yang biasa orang kata petandanya itu adalah pokok sujud, pokok sujud, macam-macam lah. Kubah masjid jatuh, terbalik kan, terbalik ke atas tanah. Itu semua petanda-petanda yang tidak ada di dalam nas. Mungkin pengalaman lah, saya kata itulah kata pengalaman setengah-setengah orang tu, dia cerita pengalaman dia, tapi kita tak tahu sebenarnya pengalaman dia tu berdasarkan pokok betul-betul tumbang ke apa kan. Ribut ke apa kan. Ada orang dia kata saya letak pokok, sangkut kain tuala di dahan, esok pagi tengok dia atas kan. Mungkin malam tu ribut, kita tak tahu kan. Dia ingat dahan yang sama yang dia dah sangkut tu, tengok ada kat atas. Itu pun antara kepercayaan yang masyarakat ingat itu adalah tanda Al-Qadar, tapi sebenarnya tidak. Dia bukan tanda Al-Qadar, mungkin itu pengalaman masing-masing yang berbeza daripada satu kan dan orang yang lain. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. هو القرآن ضياء تملأ الآفاق وفيه نور يبعث الأشواق وفيه تعطر الآذان. هو القرآن. Itulah Al-Quran Al-Furqan. Baginya semesta alam mendengarkan. Telinganya harum ataupun telinga kita diharumkan dengan bacaannya. Huwa Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tu'attarul adhan. Dia kata mengharumkan telinga. Itu bahasa Arab sama. Mengharumkan hidup betulnya. Tapi mengharum maknanya menyeronokkan telinga kita mendengar lantunan. Bahkan kalau kita dapat menghayati lagi, maksudnya tadabburnya, Allah lagi menghidupkan hati jiwa kita. Safasa. Betul. Al-Quran ini sebenarnya dia bila cakap mengharumkan, tapi mengharumkan sepatutnya kat sini kan. Sini ni dia mungkin dapat cium daripada jangka masa tempat yang dekat saja Ustaz ya. Tapi kalau daripada telinga boleh dengar daripada yang jauh ya. Tapi jauh tu kadang-kadang ada yang tak cantik. Betul. Ya, jadi cantik dan jauh itu digabungkan jadi harum oleh telinga. Jadi itulah Al-Quran. Pasal jauhnya bukan sekadar 5 meter, tapi nun daripada yang Esa. Allah. Macam pantun lah. Oh, boleh. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, kita singgah seketika ke ruangan ulang kaji tajwid kita. Fokus kita pada ayat yang panjang pada hari ini, iaitu ayat yang ke-153. Mari kita perhatikan. Kita nak sempurnakan hukum-hukum tajwid dan juga ulang kaji kalimah-kalimah untuk kita beri perhatian insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يسألك أهل الكتاب. Silakan. يسألك أهل الكتاب. Ayuh, subhanallah. Yang pertama iaitu pada yas'alu. Jangan kita melirik pada yas. Yas'alu, yasa. Yas'a. Cuba. Yas'a. Bagus. Kemudian ahlu, jaga jangan tentukan dengan ha. Yas'aluka ahlul. Jadi ha. Tak nak nak Yas'aluka ahlu. Cuba. Yas'aluka ahlu. Bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian kalimah berikutnya. Tunazzila. Cuba. Nun mati bertemu dengan ta. Apa nama dia? Ikhfa hakiki. Dengung berapa rakaat? Berapa harakat? 2 harakat. Tunazzila alaihim. Okey.
Alaihim, jaga alaihim. Jangan tertukar dengan hamzah. Antunazzila alaihim. 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 Baik, kemudian mim mati bertemu dengan kaf. Alaihim kitaba. Silakan. Alaihim kitaba. Mim mati bertemu dengan kaf. Apa nama dia? Izhar syafawi. Dengung berapa rakaat? Berapa harakat? 2 harakat. Jangan mim mati bertemu dengan kaf. Izhar syafawi. Jelaskan bacaan kita. Maksudnya tak boleh dengung dan tak boleh pegang dia. Contoh. Alaihim ki. Lambat. Alaihim ki. Terus jelaskan bacaan kita. Baik. Kemudian faqad sa'alu. Silakan. Faqad sa'alu. Satu fa. Sebut fa. Fa. Fi. Fu. Wal fadam. Wal fadam fasiru katanya Allah yarham Tasri kan. Oh, dia nak sebut bunyi Arab juga Safas. Oh, wal fadam. Dia kata huruf fa tak ada bahasa Arab. Oh, wal fadam fasiru. Sambung Okey. Jadi fa kena hati-hati, kemudian qaf jangan tertukar dengan kaf. Sebab ada yang baca longgar. Faqad. Baca itu kan. Faqad. Faqa. Faqa. Cuba faqa. Faqad. Qalqalah pada dal. Faqad. Bagus, alhamdulillah. Kemudian terus, okey. Yang ni ada 3 kalimah. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. 1, 2, 3 silakan. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Boleh ibu ayah kat rumah tu kata berbolak sikit. Dia berbelit sikit, malah dia kena hati-hati kat situ. Sama-sama. Fa'akhadathum, 1 as-sa'iqatu, dia duduk ta tu sebelum selepas huruf qaf. Jadi kena hati-hati. As-sa'iqatu. Jangan kita terkesan dengan ketebalan qaf dia jadi tu. Jadi kena hati-hati. Ta tu. Lepas tu biru tebal pula. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Cuba. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Sa jaga. Sa. Kalau tak je longgar. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِم. Jadi longgar. So kena hati-hati. Sekali lagi. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. Ya, dan hati-hati juga jangan jadi qalqalah ta tu ya. فَأَخَذَتْ. Tak nak. فَأَخَذَتْهُمُ. Tak nak. فَأَخَذَتْ. Dia ada hamas sikit je. Jangan jadi seolah-olah macam qalqalah. Baik. Satu lagi. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ. 1, 2, 3. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ. Bagus. Kha bunyi tebal. Kalau tak dia tipis. ثُمَّ اتَّخَا. مَتَّخَا. مَتَّخَا. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ. Cuba 1, 2, 3. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ. الْعِجْلَ. الْعِجْلَ. Bagus, alhamdulillah. Kemudian فَعَفَوْنَا. 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 Bagus, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir iaitulah kalimah sultanan mubina. Silakan. Sultanan mubina. Jadi sultanan mubina ni kita nak jaga sin tu supaya tak terkesan tebal ta. Kalau tak dia bunyi dah. Wa ataina Musa sulta. Kan? Yang banyak berlaku pada azan antaranya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul jadi rasul. Kenapa jadi rasul? Rasul. Biasa berlaku sampai pada azan Rasul jadi.
Rasu. Okay, okay. Jadi yang ni sama. Sultanan mubina. Silakan. Sultanan mubina. Bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Kita cuba hafal beberapa kalimah dalam ayat 153. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا 1, 2, 3 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا يسألك أهل الكتاب coba يسألك أهل الكتاب يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 6 dulu 1, 2, 3 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم cuba jangan tengok mushaf. Cuba dulu 1, 2, 3 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم subhanallah, alhamdulillah, boleh. Sama sikit lagi. Kitaban minas sama. Cuba. كتابا من السماء 3 kalimah kan? Kitaba mina as-sama. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. Cuba 1, 2 mula. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء Alhamdulillah. Dia kata cik dapat sama. Ujung saja. Tak apalah. Dapat as-sama minas sama. Tak apa. Nanti ulang lagi. Perhatikan kalimah-kalimahnya, tengok kan. Lepas tu cuba salin pula tulis. Cuba tutup pula. Cuba awak dengar sekejap saya baca. Yes. Yasin. Janganlah macam tu. Bila tak ingat tu, tengoklah balik kan. Awak tengok, okey, ulang dan ulang. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita semua untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak bagi Ustaz Faz rehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Selepas ini Ustaz Faz akan sambung lagi baki ayat kita. Selepas ini My Quran Time, Quran, salat, infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته ataupun sudut yang sedikit berbeza. Saya nak cerita tentang bagaimana Saidina Abu Hurairah ni dikritik oleh orientalis. Ustaz ni tahu tak orientalis tu apa? Orientalis ni macam orang barat ke macam mana? Betul lah. Orientalis ni adalah pengkaji daripada barat, ambil daripada perkataan oriental. Maknanya orang yang mengkaji tentang orient, iaitu timur, yang berasal daripada barat, maknanya orang barat yang mengkaji tentang Islam. Yang ni salah satu subjek yang saya mengajar di USIM, maknanya bagaimana
orientalis mengkritik ataupun mengkaji tentang Al-Quran dan hadis, salah sebuah kritikan yang dikenakan ke atas Abu Hurairah adalah salah sebuah kritikan yang dikenakan oleh orientalis ke atas hadis adalah mereka mengkritik Abu Hurairah. Seorang tokoh mereka yang terkenal namanya Ignaz Gottschier. Ignaz Gottschier ni orang Hungary. Orang Hungary bukan orang lapar, orang Hungary maknanya berasal daripada Hungary. Dia berasal daripada barat tapi dia belajar di Azhar. Masya-Allah, maknanya واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Kita mendalami ayat 153 dan ayat 154 untuk mengingatkan kepada sejarah umat Bani Israel, sekaligus ia menjadi sebagai satu panduan kepada orang-orang kafir, ahli kitab dan juga orang munafik, dan juga kepada kita yang membaca ayat ini. Ianya ada kaitan langsung, bukannya tidak ada kaitan dengan kita sebagai orang Islam yang perlu mengambil panduan hidayah daripada ayat ini. Dalam ayat 153 sebentar tadi, di pujuk Nabi kalau katakan ada orang-orang yang mencabar kepada keimanan kepada Nabi, risalah yang dibawa oleh Nabi. Dalam masa yang sama, dinyatakan tentang fa'afauna an dhalik, menunjukkan betapa masih ada lagi peluang orang-orang yang kafir, yang munafik ini untuk diampun atau dimaafkan, sebagaimana pernah dimaafkan kepada kumpulan Bani Israel yang menyembah kepada al-ajl, kepada lembu daripada emas. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan diingatkan bahawa Nabi Musa itu bila sudah pun dimaafkan kepada Bani Israel, sila rujuk kepada mukjizat yang ada, sila kuatkan iman dan teruskan perjuangan. Bagaimana respon daripada Bani Israel, bagaimana ianya menjadi pelajaran untuk kita? Ayat 154 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ayah sekalian, ayuh kita nak baca ayat yang terakhir halaman 102, iaitulah ayat yang ke-154 Safah. Ayat 154. Satu kalimah yang perlu kita beri perhatian jika kita waqaf, iaitulah pada fis sabt. Kan, wa qulna lahum la ta'du fis sabt. Jadi itu kalau kita waqaf, fis sabt ada ba dan ada ta. Kalau kita waqaf, baik. Mari kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rafa'na فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-154 menyambung ayat 153 seruan ya kepada ahlul kitab. Ya, kalau sebelum-sebelum ini kita berbicara tentang bagaimana Allah membongkar, memujuk kepada orang-orang yang kafir ataupun orang-orang munafik. Maka kali ini dibawakan pada ahli kitab, tetapi asasnya itu adalah tidak beriman kepada Allah yang menawarkan kepada orang beriman sebagaimana ayat 152 ada ganjaran yang besar. Ya, kalau mereka mengharapkan ganjaran jangka masa pendek, sebenarnya ada bahagian bagi orang beriman di sini, tetapi yang besar, yang banyak itu apabila sampai di
di akhirat sana. Maka pada ayat yang ke-154, kalau katakan ayat 153 di hujung itu bercakap tentang sultanan mubina, ya, tentang sultan. Sultan ini maksudnya apa? Bukti yang boleh menakluk kepada hati manusia. Sultan asalnya penakluk ataupun yang berkuasa. Tapi bila Allah menggunakan perkataan sultanan mubina, ya, penakluk yang boleh berhujah bagi menakluk apa? Hati manusia. Itulah yang dibekalkan pada Nabi Musa dengan mukjizat demi mukjizat, tongkat menjadi ular, tangan menjadi putih dan sebagainya. Semua itu adalah sultanan mubina. Tetapi apakah respon daripada Bani Israel? Allah menyatakan wa rafa'na fawqahumut tur bimithaqihim. Bila dah diberikan sultanan mubina, termasuklah diberikan Taurat, mereka ni degil, Ustaz. Asasnya degil kepada perjanjian yang dah ada di dalam Taurat. Bila datang Taurat, mereka berjanji dengan Nabi Musa untuk beriman. Mereka akan diselamatkan daripada Firaun. Dia kata, kita ni tengok keadaan. Kan? Dia yo-yo yang kita bincangkan tentang orang munafik dan juga orang kafir. Maka Allah mengajar mereka cara macam mana diangkat ke atas mereka bukit Sinai, ya, kerana janji mereka. Ya, Allah angkatkan sehingga kan ia mewujudkan rasa takut pada mereka. Poinnya apa? Mereka ni pasal degil sangat, Ustaz. Dia pakai pembaris panjang tak cukup. Kalau dulu kan, kalau kat sekolah rendah tu, kalau tak buat kerja rumah, cikgu pegang yang pembaris panjang tu, okey, kamu kan, siapa yang tak buat? Okey, ataupun kalau tak tahulah, kalau ada mak yang buat, kalau anak tak buat kerja rumah ke, dia pegang penyapu ke, kalau adalah zaman sekarang ini, ya. Ini Bani Israel ni kena tak boleh pakai penyapu lidi lagi lah, dia tak terkesan kan. Dia kena angkat gunung, ya, yang harapnya menggetarkan pada mereka. Ini satu. Yang kedua, diingatkan pada mereka yang degil ini, ya, wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Ketika masuk Baitul Maqdis di Jericho tersebut, perlu masuk dengan bersujud, dengan merendah dirilah maksudnya. Tapi mereka ni jenis yang memang suka suka melawan kan. Dia masuk cara belakang pula, Ustaz. Dengan dia macam bungkuk macam itulah. Dia suka lari daripada apa yang diberi arahan. Dia lebih kurang zaman sekarang ni orang suruh buat kerja ABC, dia kata mengapa ABC kan? Saya nak buat D je. Kenapa? Dia suka mempersoalkan sesuatu yang diberi arahan. Nombor 3, wa qulna lahum la ta'du fis sabt, iaitu mereka ini dinyatakan janganlah melanggar kepada peraturan pada hari Sabtu, jangan tangkap ikan. Ya. Kalau kita ni hari Jumaat lah, Ustaz, ya. Sila pergi sembahyang Jumaat. Dia pada waktu itulah pula dia cari alasan, saya sakit lah, demam, gastrik, kena makan pada pukul 1 sampai pukul 2 pula tu. Kan? Jadi yang ini respon daripada Bani Israel, mereka cuba memanipulasi, berlega di sebalik undang-undang yang ada, bermain dengan undang-undang. Dan ini Allah ingatkan kerana apa? Kerana di sebalik kemaafan pada ayat 153 tadi, kita belajar bahawa kalau bercakap tentang sultanan mubina itu, Ustaznya, silalah ikut kepada mukjizat. Pada orang munafik, bila dengar ayat ini, silalah ikut Quran. Ya, kalau katakan ahli kitab, silalah ikut Quran. Kalau katakan bercakap tentang sujud dan tunduk, silalah merendah diri. Janganlah sombong sangat, degil sangat, kan? Nombor 2. Kalau peristiwa Sabtu itu, jangan melampau dan janganlah melanggar undang-undang. Dah ada undang-undang tu daripada Tuhan, bukannya lama pun, 1 hari je. Ya, dan zaman sekarang lagilah kan, hari Jumaat je. Kan, bukannya 1 hari. Beberapa jam sahaja, tapi kalau itu pun cuba nak dilawan, maka sebenarnya ini bukan tanda keseriusan untuk mendapat kemaafan. Dan di hujung itu wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil perjanjian yang kukuh, yang berat. Jadi orang yang nak kemaafan, Ustaz, ya, dia kena ingat dia ada janji. Dia ada janji. Kalau mitsaqan ghalidha ni Allah gunakan perkataan ni ketika menikah, Ustaz. Dia mitsaqan ghalidha ni perjanjian yang berat di sini ketika wahyu diberikan pada nabi untuk disampaikan. Yang ketiga ketika akad nikah tu. Bila aku terima nikahnya itu, sebenarnya perjanjian yang berat. Jadi kena ingatlah waktu nak bergaduh ke nak degil tu, yang si suami nak degil ke, kalau sebelum ni istilah nusyus kan, untuk laki suami ataupun yang si isteri, kena ingat bahawa kita pernah berjanji, macam dalam tajuk cerita pula kan. Kita pernah berjanji dan janji itu berat yang akan ditagih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan 4 kaedah ini, maka seseorang itu kalau nak mohon kemaafan daripada Tuhan, dia akan jadi lebih serius, Ustaz. Kalau tidak, kalau dia terlupa janji dia, dia takkan
nakkan kemaafan daripada Allah sehingga kan terus munafik, terus kufur, terus degil di dalam kehidupan. Kita mohon pada Allah agar kita ini dijadikan orang yang kekal beriman. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita tetap sebarkan dakwah walau dapat cabaran dan penentangan. Itulah yang dipujuk oleh Allah bahawa Nabi Musa pun sama, lebih besar lagi. Jadi teruskan. Yang kedua, tidak menyusahkan orang lain untuk tujuan mempermain-mainkannya. Apabila datang kebaikan, orang ajak pergi baca Quran, Ustaz kan. Jangan pula kata baca Quran ya. Oh, sebenarnya lidah saya ni lidah London. Oh, kan. Bagi alasan macam-macam, rupanya nanti berilah alasan di hadapan Tuhan. Lebih kurang gitu kan. Yang ketiga, tepati janji kita sebagai hamba dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berdoa, Allah pimpin kita dan tidak mengulang sifat Bani Israel bersama Ustaz Tar. Terima kasih kepada Ustaz Fas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon merayu mengadu meminta ke hadrat-Mu ya Allah agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Agar diampunilah dosa-dosa kami ya Rahman, agar diterima juga ya Allah taubat-taubat kami yang kami panjatkan. Ampunilah juga dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami ya Allah. Setelah hati kami dibersihkan oleh-Mu ya Allah, maka tetapkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami ya Rahman, tetapkan hati kami ya Ar-Rahman Rahimin di atas jalan petunjuk dan juga keridaan-Mu ya Ar-Rahman Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk kita menjadi orang yang sentiasa dimaafkan Tuhan, dan sudah tentunya perlu mematuhi kepada nilai-nilai pelajaran daripada ayat 154 sebentar tadi. Ini yang ingin kita gerakkan dalam misi tabung gerakan Al-Quran, untuk nilai Al-Quran ini diangkat ya, bukan sekadar dibaca tanpa faham, dan bukan sekadar faham tapi perlu diamalkan agar negara, negeri, keluarga kita sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod akan datang dalam halaman baru ayat 155 yang membincangkan lagi tentang komitmen pada perjanjian pada Tuhan. Al-Quran Time, Quran Salam Infaq. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين